Guna tenaga ialah tenaga buruh yang melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang mempunyai pekerjaan. Pasaran buruh pula merujuk kepada sektor isi rumah yang menawarkan faktor buruh kepada firma untuk mendapatkan upah, manakala sektor firma pula meminta faktor buruh bagi mengeluarkan sesuatu output. Berdasarkan hala 7 RMK ke-11, peningkatan kecekapan pasaran buruh sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan modal insan bagi membolehkan Malaysia mencapai status negara maju. Kuantiti permintaan buruh adalah berdasarkan upah yang ditawarkan. Sekiranya upah meningkat, kuantiti permintaan akan berkurang dan ini akan meningkatkan kadar pengangguran. Sekiranya upah yang ditawarkan berkurang, permintaan buruh akan meningkat. Faktor pendidikan merupakan salah satu punca mengapa pihak majikan mengambil tenaga buruh untuk bekerja, sama ada di sektor awam atau swasta. Menurut Muhammad Roslan Omar, produktiviti buruh yang berupaya memenuhi kehendak pasaran merupakan strategi pertumbuhan ekonomi yang merupakan pelaburan modal manusia menerusi pendidikan dan latihan yang diterima. Menurut Ong Jia Yi pula, kelayakan pendidikan yang tinggi bagi menyokong pembangunan pengetahuan dan inovasi, tahap kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dan profesional serta paras produktiviti yang tinggi adalah antara ciri utama modal insan dan tenaga kerja negara berpendapatan tinggi. Maka tahap pendidikan amat penting dalam menentukan kebolehpasaran tenaga buruh dalam sektor pekerjaan. Berdasarkan kefahaman saya, tidak ada pendidikan ni merupakan merujuk kepada orang yang tidak pernah bersekolah di mana-mana institusi pendidikan yang menyediakan pendidikan secara rasmi. Hal ini kerana pekerja yang tidak mempunyai pendidikan rasmi ni kebiasaannya bekerja sendiri seperti pertanian, pertukangan dan terdapat juga yang bekerja di bawah majikan. Pada tahun 1990, dalam graf tersebut dapat dilihat bahawa bilangan tenaga buruh yang tiada pendidikan rasmi ialah sebanyak 657.6 ribu, manakala pada tahun 2017 pula bilangan tenaga buruh yang tiada pendidikan rasmi adalah sebanyak 379.7 ribu. Bilangan yang dinyatakan menunjukkan pada tahun 1990 lebih banyak berbanding 2017 kerana tenaga buruh yang bekerja kerana majikan ni mengupah pekerja yang tiada pendidikan rasmi untuk mengurangkan kos dan juga kerana kos upah rendah. Hal ini terjadi kerana pekerja yang tiada pendidikan rasmi ni sanggup bekerja tidak kira berapa jumlah upah yang diterima demi kelangsungan hidup. Manakala pihak majikan berbuat demikian pula kerana ingin mengurangkan kos. Pada tahun 2017 pula, bilangan pekerja sedikit kerana produktiviti buruh rendah dan tidak setanding dengan upah yang diberikan majikan. Kebanyakan pekerja yang tiada pendidikan rasmi tidak mendapat permintaan daripada majikan kerana kurang mahir dalam urusan-urusan seperti teknologi maklumat dan urusan ekspor dan juga import. Pendidikan rendah pula merujuk kepada mereka yang di mana tahap pendidikan tertinggi adalah dari darjah 1 hingga darjah 6 sahaja atau yang setaraf dengannya. Berdasarkan graf, dapat dilihat bahawa corak pekerja yang berpendidikan rendah mengalami turun naik dari tahun 1990 hingga tahun 2017. Hal ini kerana ketidakcukupan peluang pekerjaan dalam industri berintensifkan kemahiran tinggi yang mengekang proses penyerapan tenaga buruh yang berpendidikan rendah. Motif majikan ialah untuk mengambil pekerja yang berkemahiran tinggi untuk mengaut keuntungan yang maksimum. Di samping itu, pekerja yang mempunyai pendidikan rendah mendapat saingan dengan pekerja yang berpendidikan menengah dan juga tertiari. Kesannya, mereka terpaksa mencuba nasib dalam industri yang hanya menawarkan pekerjaan separa mahir yang berpendapatan rendah. Manakala, pendidikan menengah pula adalah mereka yang tahap pendidikan tertinggi yang dicapai adalah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6 atau setaraf, termasuk institusi kemahiran teknikal. Bilangan pekerja yang tahap pendidikannya pada peringkat menengah menunjukkan peningkatan dari tahun 1990 hingga tahun 2017.
Graf ini menunjukkan peningkatan kerana negara menuju ke arah permodenan atau pembangunan ekonomi yang semakin pesat. Tenaga buruh yang berpendidikan menengah semakin mendapat permintaan kerana dikatakan mempunyai daya tarikan seperti celik IT, perancangan, pengguna pakaian ilmu yang dipelajari, penyelesaian masalah, pembuat keputusan dan keupayaan bekerja dalam kumpulan. Situasi ini menguntungkan majikan kerana semakin banyak barang dan perkhidmatan yang dapat dikeluarkan apabila mengambil pekerja yang berpendidikan menengah. Tertiary merujuk kepada mereka yang tahap pendidikan tertinggi berada lebih daripada tingkatan 5. Graf pendidikan tertiary menunjukkan peningkatan dari tahun 1990 hingga tahun 2017. Pada tahun 1990, bilangan pekerja yang berpendidikan tertiary adalah lebih rendah berbanding tahun 2017 kerana latar belakang mereka yang tidak mementingkan pendidikan. Kesannya tidak terdapat ramai golongan tertiary pada tahun 1990, manakala pada tahun-tahun berikut berlaku peningkatan kerana menurut Menteri Pendidikan Tan Sri Musa Mohamad, menjelang tahun 2010 negara memerlukan 1.2 juta tenaga profesional dan separa profesional dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang teknikal, perubatan, kesihatan dan perguruan untuk terus berjaya maju dan membina tapak ekonomi yang kukuh sebelum mencapai sepenuhnya taraf negara maju. Hal ini demikian kerana golongan tertiary mendapat permintaan yang tinggi dalam bidang pekerjaan kerana kemahiran yang dimiliki oleh mereka. Contohnya, golongan ini mahir berkomunikasi, mahir dalam penyelesaian masalah, kemahiran berinteraksi, intuitif dan efisien. Pasaran buruh mengikut pekerjaan dari tahun 1990 hingga 2017. Jenis pekerjaan yang berbeza akan mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap tenaga buruh. Pada awal tahun 90-an, tenaga buruh dalam sektor utama diminta amatlah tinggi kerana pada masa itu keadaan ekonomi masih berfokus pada sektor utama iaitu pertanian, perikanan, perlombongan, perhutanan dan peternakan. Sektor ini melibatkan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang. Menjelang tahun 2000 dan ke atas, corak ekonomi mulai berubah dari sektor utama ke sektor kedua dan ketiga berikutan dengan peredaran zaman. Sektor kedua melibatkan perkilangan dan pembinaan, manakala sektor ketiga pula melibatkan pekerjaan dalam bidang perkhidmatan. Berdasarkan rajah yang diberi, pasaran buruh mengikut pekerjaan dalam sektor utama menunjukkan tren yang semakin berkurang dari tahun 1990 sehingga tahun 2017. Ini berlaku disebabkan sumber semula jadi semakin berkurang kerana telah dieksploitasi dari zaman 90-an lagi. Kesannya, pada masa kini permintaan buruh dalam sektor utama adalah sangat rendah berbanding dahulu. Bukan itu sahaja, penurunan kos upah juga menjadi penyebab penawaran buruh dalam sektor utama semakin berkurang pada saban tahun. Berdasarkan kajian, kos upah buruh dalam sektor utama lebih rendah berbanding dalam sektor lain, sehinggakan orang ramai tidak lagi berminat untuk bekerja dalam sektor itu. Pada tahun 1990, pasaran buruh dalam sektor utama adalah sebanyak 1,750,700 orang. Namun setiap tahun jumlah itu berkurang sehingga mencapai 898,900 orang pada tahun 2017. Pasaran buruh dalam sektor kedua pula mengalami turun naik dari tahun 1990 sehingga tahun 2017. Sektor kedua ini melibatkan pekerjaan dalam bidang perkilangan dan juga pembinaan. Pada tahun 1990, buruh dalam sektor ini seramai 2,092,800 orang dan meningkat sehingga 3,040,900 orang pada tahun 2000. Namun demikian, bermula tahun 2001 sehingga 2009, bilangannya semakin berkurang iaitu dari 2,636,800 berkurang sehingga 2,375,600 orang. Keadaan ini terjadi sedemikian adalah mungkin disebabkan oleh krisis ekonomi seperti inflasi dan pengangguran yang dihadapi oleh negara pada tahun-tahun tersebut.
Bilangan buruh semakin meningkat dari tahun 2010 sehingga tahun 2017 kerana faktor pembangunan negara yang semakin pesat. Banyak bangunan yang dibina untuk kepentingan negara seperti pejabat kerajaan, sekolah dan sebagainya yang membuka peluang pekerjaan dalam sektor pembinaan. Kilang-kilang juga semakin banyak dibuka pada era tahun ini. Ini secara langsung menyebabkan permintaan yang tinggi buruh dalam sektor perkilangan untuk mengeluarkan output yang lebih cepat. Rajah 3 menunjukkan graf pasaran buruh mengikut pekerjaan dalam sektor ketiga dari tahun 1990 sehingga tahun 2017. Berdasarkan graf, pasaran buruh dalam sektor ketiga meningkat dari tahun 1990 sehingga tahun 2000. Namun pada tahun 2001, pasaran buruh sektor ini mengalami penurunan yang agak ketara, tetapi semakin meningkat pada tahun seterusnya sehingga tahun 2017. Peningkatan ini adalah selari dengan kemodenan negara yang banyak melibatkan perkhidmatan dalam setiap sektor ekonomi untuk memacu negara ke arah negara yang maju. Berdasarkan graf guna tenaga mengikut jantina, kedua-dua jantina menunjukkan peningkatan guna tenaga secara konsisten dari tahun 1990 sehingga 2017. Peningkatan lelaki daripada 4310.7 ribu orang pada tahun 1990 kepada 8913.4 ribu orang pada tahun 2017. Manakala guna tenaga wanita pula adalah sebanyak 2374.3 ribu orang pada tahun 1990 meningkat kepada 5563.3 ribu orang pada tahun 2017. Peningkatan yang konsisten antara kedua-dua jantina membuktikan bahawa lelaki dan wanita menyumbangkan sumbangan sebagai guna tenaga kepada ekonomi negara. Menurut laporan Berita Harian, Abdul Halim berkata, guna tenaga golongan wanita sangat diperlukan kerana kajian mendapati wanita lebih bersikap amanah terhadap tugas, lebih berdaya tahan secara mental dan fizikal serta lebih kreatif dalam menghadapi revolusi perindustrian 4.0. Menurutnya lagi, diskriminasi ini menyebabkan golongan wanita yang memiliki tahap pendidikan tertiary lebih berminat untuk memilih bidang pendidikan sebagai pilihan kerjaya mereka berbanding bidang lain. Penyertaan wanita dalam tenaga kerja masih lagi rendah berbanding negara maju lain, walaupun Malaysia telah pun menyokong ILO yang menyokong penetapan peratusan pekerja wanita. Walaupun peratusan graduan universiti wanita lebih ramai berbanding golongan lelaki, namun golongan wanita kurang mendapat permintaan daripada majikan kerana mereka dianggap tidak mempunyai kebolehan seperti yang dimiliki oleh para lelaki. Bukan itu sahaja, isu tanggungjawab terhadap keluarga juga dipersoal oleh majikan kepada golongan wanita semasa memohon pekerjaan. Sekiranya isu diskriminasi jantina masih berterusan, maka hal ini akan memberi kesan negatif terhadap pelibatan wanita dalam guna tenaga. Kesimpulannya, berdasarkan ketiga-tiga graf, dapat ditafsirkan berlakunya peningkatan guna tenaga Malaysia sepanjang tempoh 1990 sehingga tahun 2017. Penyertaan wanita adalah kurang dalam tenaga buruh, walaupun peratusan golongan wanita yang memiliki pendidikan tertiary adalah lebih tinggi berbanding peratusan lelaki. Golongan wanita juga lebih ramai melibatkan diri dalam sektor ketiga, iaitu perkhidmatan seperti guru dan jururawat. Pendidikan tertiary mempengaruhi banyak permintaan terhadap pekerja dan begitu juga dengan pekerja dalam sektor ketiga yang mengalami peningkatan dari tahun 2003 hingga tahun 2017 walaupun pernah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Kebanyakan pekerja dalam sektor ketiga mempunyai latar belakang pendidikan tertiary bertujuan ke arah pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Pembangunan ekonomi yang berkembang pesat bermula tahun 1990, kira-kira 8% setahun. Hal ini menyebabkan pelbagai peluang ekonomi baru dibuka yang menyediakan pelbagai peluang pekerjaan kepada tenaga buruh di Malaysia. Bukan itu sahaja, faktor imigrasi juga menyebabkan kelok penawaran buruh beralih ke kanan. Berdasarkan statistik Jabatan Immigration Malaysia pada tahun 2017, seramai 1781
598 pekerja asing telah sah bekerja di Malaysia. Pekerja asing ini menyebabkan bertambah penawaran buruh dalam pasaran buruh.